Cabaran pengurusan jenazah pada waktu malam tentu yang pasti adalah pencahayaan. Tidak semua tanah perkuburan mempunyai sistem untuk pencahayaan. Jadi untuk itu seperti yang saya cerita tadi pada awal, kami juga telah bersedia dengan generator, dengan lampu. Ada juga yang menyumbangkan lampu LED rechargeable dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi kalau mengurus jenazah pada waktu malam, walaupun jenazah tu dijangka akan keluar daripada hospital jam 8 malam, selalunya kami akan keluar 1 atau 2 jam lebih awal untuk kita nak set up lampu lah. Saya ni memang banyak melibatkan diri dalam kerja dakwah dan amal kebajikan. Saya juga dah sukarelawan kepada Yayasan Nusrah dan juga Yayasan Salam. Jadi memang saya biasalah melibatkan diri dalam banjir di Kelantan dan sebagainya. Semenjak dalam pandemik COVID-19 ni, saya ingin melibatkan diri tapi NGO tak boleh menjadi frontliner. Kebetulan memang saya sudah menjadi anggota Sukarela Pertahanan Awam, jadi saya ambil peluang ni untuk menawarkan diri. Lebih sikit, saya bukan dipanggil berkhidmat, saya menawarkan diri. Kebetulan pada masa itu memang diperlukan untuk pengurusan jenazah. Jadi pegawai tanya saya, boleh tak Ustaz bekerja untuk pengurusan jenazah? Jadi saya dengan senang hatilah, sebab saya pun rasa benda ni adalah kewajipan kita bagi orang yang hidup untuk menguruskan jenazah bagi orang yang telah meninggal dunia. Khususnya orang kematian melibatkan COVID ni, di mana orang biasa tak boleh nak menguruskannya. Jadi saya rasa lebih-lebih terpanggillah untuk membantu. Pengurusan jenazah ni sebenarnya adalah tugasan saya yang pertama dalam Angkatan Pertahanan Awam. Tapi saya memang sebelum ni sangat menikmati dengan Angkatan Pertahanan Awam sebab mereka mempunyai kemahiran dalam pelbagai bidang. Terutamanya sekarang ni dalam pandemik COVID-19, Pertahanan Awam telah terlibat dalam banyak tugasan. Bermula daripada pencegahan COVID itu, kemudian di pusat vaksin, kemudian untuk membawa pesakit COVID yang positif, bertugas pula di pusat kuarantin. Dan sekarang ni ada juga anggota kami yang diletakkan di tempat forensik dan sampailah kepada pengurusan jenazah. Tugas ini bukan semua orang boleh buat, hanya mereka yang yakin, terlatih dan memenuhi dalam SOP boleh melakukannya. Jadi cabaran itu tinggi. Dalam pelbagai keadaan petugas melaksanakan pengkebumian jenazah COVID ini dalam sebilang masa. Dan ada sampai masanya kes terlampau tinggi dan kita kekurangan sumber. Sama ada sumber jentera, kenderaan ataupun petugas sendiri, terutamanya dalam keadaan muka bumi dan cuaca yang mencabar. Kebanyakan orang bila mendengar sahaja jenazah yang berkaitan COVID, orang cukup takut. Macam van yang saya gunakan, van tu bila masuk ke kampung, sebenarnya van saya hanya membawa peralatan, bukan bawa jenazah. Tapi sampai kampung, orang ingat bawa jenazah, maka orang kampung dah lari dah. Pengurusan jenazah yang berkaitan COVID ni lebih selamat berbanding dengan pesakit COVID yang masih hidup. Sebagaimana kita maklum, jenazah memang pasti tak ada batuk, tak ada bersin. Keduanya, semasa di hospital, jenazah ni telah disanitasi dan dimasukkan ke dalam body bag. Kemudian macam di Kedah ni lagi istimewa, akan masuk dalam keranda, diiringkan di hospital. Keranda tu dah ditutup. Bila sampai ke perkuburan untuk kami urus jenazah, keranda pun kami tak buka. Jadi daripada segi itu pun kita nampak sudah selamat sebenarnya. Tapi untuk itu kita tambah lagi langkah keselamatan. Kami tetap memakai PPE. PPE ni pun kita kena pakai dengan sempurna. Sarung tangan pun pakai 2 lapis. Selepas habis pengurusan, kita akan disanitasi
dan proses untuk buka PPE, dan bila balik ke pejabat, kami akan terus mandilah bersabun. Walaupun begitu, kita masih fikir kemungkinan risiko jangkitan itu masih ada. Kami digalakkan untuk bermalam di asrama di pusat operasi. Kita buang stigma mengenai pengurusan jenazah COVID ini. Jangan takut, wabak ini sesuatu yang perlu diurus, dan berikan kerjasama kepada tim pengurusan jenazah COVID yang terdiri daripada Angkatan Pertahanan Awam, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Agama Islam, Polis Diraja Malaysia dan waris-waris syariah supaya untuk memudahkan. Selain daripada itu, kebiasaannya jenazah kita akan turunkan dan kita akan iringkan di dalam liang. Tapi untuk pengurusan jenazah COVID, seperti yang saya nyatakan tadi, keranda pun kita tak buka. Untuk kes di Kedah ni, semasa di hospital, jenazah dah dimasukkan dalam keranda dan dah diiringkan di atas rusuk kanan, supaya bila kita letakkan keranda di dalam liang, dia dah menghadap ke arah kiblat. Satu persoalan yang sering ditanya oleh ahli syariah ataupun orang ahli keluarga ialah buat talqin tak? Ini persoalan yang sering diajukan kepada kami. Jadi kita kena faham, apabila seseorang Islam itu meninggal dunia, maka tanggungjawab kepada orang yang hidup untuk melakukan 4 perkara, iaitu memandikan, kedua mengkafankan, ketiga menyembayangkan, dan yang keempat mengkebumikan. Jadi bab talqin ni bukanlah satu kewajipan. Dalam keadaan biasa memang baguslah kita lakukan, tapi dalam keadaan pandemik COVID-19 kita tidak adakan talqin, kerana apabila ada talqin, dia ada risiko pencemaran virus. Walaupun kita dah sanitasi kawasan perkuburan, tapi kita bimbang kalau ada virus lagi di situ, jadi dia akan menyakit orang awam. Dan kita juga nak mengelakkan kalau kita buat talqin, bimbang nanti ada orang terlalu ramai, penjarakan pun payah nak jaga. Jadi itu salah satu lagi perbezaan untuk pengurusan jenazah COVID-19 ni, tidak ada talqin di tapak perkuburan. Difahamkan kalau di Lembah Kelang, jenazah tidak dimasukkan ke dalam keranda. Mungkin kerana terlalu banyak jenazah tu, saya tak pasti. Jadi jenazah yang sampai dari Selangor tu, sampai pada waktu malam pula, saya uruskan tidak ada keranda. Jadi saya dan 2 orang anggota lagi masuk ke dalam liang menyambut jenazah tu. Pada ketika itu saya memang rasa sangat sajulah, sangat sebablah. Kerana tak ada keranda. Kami pula tak bersedia. Kami tak bersedia dengan papan dan sebagainya. Maknanya jenazah tu secara langsung kena himpit dengan tanah kan. Jadi selepas diiringkan, saya usahalah saya tahan sikit jenazah tu supaya tanah tak kena secara langsung. Apabila tutup sepenuhnya, barulah kita kebumikan cara biasa. Peristiwa kedua, apabila kami perlu mengurus jenazah bayi yang 6 bulan dalam kandungan. Ibunya positif COVID-19, maka untuk menyelamatkan kandungan dan menyelamatkan kandungan dan ibu dikeluarkan, tetapi bayi itu tak dapat hidup, meninggal dunia. So ketika itu ibunya positif, tak boleh keluar hospital. Bapanya juga kuarantin di rumah, begitu ahli keluarga yang lain. Jadi tidak ada ahli keluarga yang menguruskannya. Pada masa itu juga tak ada van jenazah
maka saya dan seorang anggota lagi ambil jenazah. Jadi sebenarnya pengurusan tu kami dua saja yang urus. Seperti kami ahli keluarga daripada hospital. Daripada hospital bawa ke tanah kuburan, saya dokong pangku jenazah satu masuk ke dalam liang dan kami uruslah sampai akhir. Itulah dua peristiwa yang sangat memberi kesan pada diri saya sepanjang pengurusan jenazah ni. Mungkin rakyat secara umum rasa macam dah penat duduk di rumah, penat PKP sebab kita dah 2 tahun PKP. Kita duduk di rumah, kita rasa penat 2 tahun. Bagaimana dengan Frayana di hospital bertugas rumus selama 2 tahun. Jadi kita patut fikirlah. Kita patut cuba patuhi apa saranan-saranan kerajaan supaya kita cepat keluar daripada pandemik ini. Jadi semua orang boleh balik kepada kehidupan yang normal. Memang banyak kes yang saya temui sangat menyedihkan. Orang tua yang memang tak keluar rumah, duduk di rumah tapi akhirnya meninggal kerana COVID-19 disebabkan ada anak cucu balik raya menziarahi. Jadi kita rasa sentimental, raya tak dapat tengok orang tua. Kita balik, kita tak sedar kita balik telah bawa COVID menyebabkan orang tua kita pula diserang COVID. COVID itu benar, patuhilah segala SOP, peraturan, saranan-saranan yang telah diwar-warkan oleh kerajaan melalui Majlis Keselamatan Negara. Memang ada kalanya kita sebagai orang di bawah, kita melihat ada seperti peraturan keputusan yang kita rasa macam tak logik. Tapi kita kena fikir, peringkat atasan yang membuat peraturan, keputusan dan sebagainya, mereka tidak buat dengan mudah. Mereka perlu mengambil kira segala aspek sebelum mengeluarkan sesuatu arahan dan keputusan. Jadi faham tak faham, setuju tak setuju, kita akul sajalah, kita taat sajalah supaya kita akan keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Mati itu pasti, cepat atau lambat. Bila, bagaimana dan di mana, itu adalah rahsia Allah.